Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Al-Fadhil adinda pengurusi, semua ahli kuasa surau, muslimin yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Kita baru saja melepasi satu bulan yang sangat penting, iaitulah pada bulan Rejab. Dan kita hari ini berada pada bulan Syaban. InsyaAllah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu ada satu doa yang masyhur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah bulan Rajab, berkatilah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. 3 bulan ni ada kaitan di antara satu sama lain. Antara perkara yang penting yang kita kena sedar, yang telah berlaku dalam sejarah Islam kita, di mana pada bulan Rajab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima satu watikah yang sangat penting daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah menunaikan ibadat sembahyang. Adapun ibadat yang lain, ibadat puasa, ibadat zakat, ibadat haji, perintah baca Quran, perintah tutup aurat, Allah pesan kepada Jibril royak ke Nabi Muhammad. Adapun bab sembahyang, Allah telah panggil Nabi Muhammad bertemu Allah secara dekat. Nak gambarkan ibadat sembahyang satu ibadat yang sangat penting, nak banding dengan ibadat-ibadat yang lain. Kalau kita musafir pada bulan Ramadan, lebih daripada 2 marhalah, sekitar 90 km daripada Marang nak pergi ke Maman sebagai contoh, diizinkan oleh Allah berbuka puasa. Adapun Allah tak izin tinggal sembahyang, sekalipun lebih daripada 2 marhalah. Orang yang uzur, orang yang sakit, Allah izinkan dia upah orang menunaikan haji. Adapun orang yang sakit, Allah tak izinkan dia meninggal akan sembahyang. Ada kaedah sembahyang yang diizinkan oleh Allah. Demikian bab-bab yang lain, ada kelonggaran dalam ajaran Islam. Adapun bab sembahyang, tetap mesti menunaikan sembahyang, cuma dimudahkan oleh Allah. Daripada 4 dia qasar jadi 2.
Daripada 2 waktu dijamuk jadi 1 waktu. Allah nak suruh kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi berjalan dengan Jibril alaihi salam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi jumpa satu kumpulan manusia. Ia pegang kepala, hatuk ke batu. Pecah kepala ni, keluar darah berkebur. Meraung sakit dan sakira dah. Tiba-tiba muncul tumbuh kepala baru. Ambil kepala ni, hatuk ke batu. Pecah kepala, tumbuh kepala baru. Begitulah dihantuk sampai hari kiamat. Nabi tanya, wahai malaikat, siapakah mereka? Malaikat kata, wahai Muhammad, inilah umatmu hak berat kepala nak sujud kepada Allah. Berat kepala nak sujud kepada Allah. Nak bangun subuh tu mikir 3-4 kali. Nak pergi Jumaat learning kadang-kadang rasa malah. Dah PKP tu lama sangat. Bila orang izin pergi Jumaat, tak berasa nak pergi dah sekarang. Berat kepala sujud kepada Allah. Hari kiamat ambil kepala rembah ke batu pecah. Dan tumbuh akan kepala baru. Allah gambarkan kepada umat Muhammad keadaan bala daripada Allah orang yang tak sembahyang di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Bila mati seorang anak Adam, semasa duduk di alam barzakh, disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir berkait dengan akidah. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, berkait akidah. Adapun soalan fiqh bab sembahyang tak ditanya dalam kubur. Soalan bab sembahyang ni, soalan yang pertama disoal oleh Allah pada hari akhirat. Hari akhirat soalan beratus soalan. Soalan bab harta, soalan bab anak-anak, soalan bab umur, soalan bab kepimpinan, soalan bab cari nafkah. Semua ada pada hari kiamat. Tapi hak mula-mula sekali ditanya oleh Allah bab sembahyang. Ini soalan hak mula-mula. Kenapa? As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Orang yang tak menunaikan ibadat sembahyang, dia telah meruntuh akan agama. Cuma kita kena faham baik apa makna tiang agama. Sembahyang tarawih itu bukan tiang agama. Sembahyang duha bukan tiang agama. Sembahyang witir bukan tiang agama. Sembahyang qabliyah, sunat qabliyah bukan tiang agama. Tiang agama ni sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sebab orang tak sembahyang tarawih, dia tak meruntuhkan agama. Orang tak sembahyang witir, dia tak meruntuhkan agama. Tapi kalau tak sembahyang 5 waktu ni, dia telah meruntuhkan tiang agama di atas pami Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama mengatakan bahawa orang yang buat amal yang soleh, orang yang berpuasa, berzakat, haji, sedekah, jika sekiranya dia tak sembahyang, Allah menangguhkan pahala kepadanya. Sebab sembahyang tu tiang agama. Bila tiang tu tak ada, atap tak boleh nak pasang, dinding tak boleh nak letak, tingkap tak boleh nak bobok, tangga tak boleh nak sangkut, mesti ada tiang. Pasal itulah setengah ulama kata qadha sembahyang hak kita tinggal afdal daripada melakukan amal yang sunat. Kerana qadha tu hukum dia wajib. Hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bertaubat, dia tak habis saja. Tak padang kalau kita taubat. Misalnya kita lepas pecing baru kita insaf. Masa muda tak rajin sembahyang.
Dah cukup dengan taubat saja. Dia kena qada kepada Allah. Qada setakat mana? Setakat dia mampu sampailah dia mati. Ini kaedah yang mesti dipahami oleh orang Islam kita. Antara tanda nak kiamat adalah tanda orang tak sembahyang. Nabi pernah sebut, la tanqudanna ural islami urwatan fa kullaman taqadat urwatu tashabbatha an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Tali ikatan Islam akan dirombak satu persatu. Bila rombak satu ikatan, orang Islam berpaut kepada ikatan yang masih ada. Yang mula-mula dirombak hukum hakam daripada Allah. Yang paling akhir dirombak ibadat sembahyang kepada Allah. Bak hukum hakam lama dah orang tak pakai. Bak harta saka lama dah orang tak mau ikut cara pembagian faraid. Bab-bab lain lama dah orang tak mau ikut. Sampai satu masa orang tak mau ikut dah bab sembahyang. Ini antara kemuncak nak kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena sedar, apabila Nabi sampai ke kota Madinah, antara perkara pertama Pak Nabi suruh adalah mendirikan masjid. Orang yang pernah pergi ke Madinah buat haji, buat umrah, orang bawa melawat Masjid Quba. Orang bawa melawat masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pasal apa mula-mula sekali Nabi suruh buat masjid? Sebab Nabi pergi ke Madinah umur 53 tahun. Isra' Mi'raj wajib semayang umur 52 tahun. Setahun lepas Isra' Mi'raj berlaku hijrah ke Madinah. Pasal itulah bila Nabi sapa di Madinah, hak mula-mula sekali kena buat sejid. Kerana sembahyang baru disyariatkan oleh Allah setahun. Masa umur Nabi 52 tahun. Dan kita kena sedar, dosa orang tak semayang, dosa yang sangat besar. Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang yang tak semayang sekali dianggap melakukan dosa yang sangat besar. Adapun ada mazhab lain mengatakan bahawa tak semayang sekali saja dianggap kufur yang nyata. Besarnya dosa orang tak semayang. Adapun mazhab Syafi'i kita, orang tak sembahyang dianggap orang ni melakukan dosa yang besar dan dia pasif. Misalnya kita ni orang lelaki, orang tua, ada anak puang nak menikah anak kita, tiba-tiba kita tak sembahyang, kita tak diizinkan oleh Allah jadi wali ataupun jadi saksi, tak boleh. Kerana pasti orang tak semayang. Tak semayang hukum dipasik. Maka tak boleh jadi wali kalau ada anak-anak perempuan yang nak mendirikan rumah tangga. Sebab itu sebahagian juru nikah yang cermat dipanggil mak ayah dulu, dia suruh istighfar, disuruh mengucap dulu supaya Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Dan dia tak pasti ketika berlaku pernikahan kepada anak-anak dia. Bukan main-main. Air tangan orang tak semayang yang masuk makanan, ada kesan kepada makanan kita, nak banding dengan air tangan orang tak semayang. Pasal itulah nak singgah di kedai, nak singgah kedai makan, pilih kalau boleh kita kenal tuan kedai hak semayang. Sebab air tangan tu ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kesan di sisi Allah. Ramai di kalangan orang kita ni kadang-kadang tak jaga.
Bila masuk Ramadan, puasa dah dekat 12 jam. Tiba-tiba nak buka pergi cari je makanan, tak tahu di mana. Orang jual tak tudung kepala. Orang jual mendedahkan aurat. Orang jual tu jenis kaki tak semayang. Orang jual tu pakai seluar pendek. Macam mana nak pahala puasa sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala? Benda ni ada kaitan dengan kita di atas pemilik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca bab pendidikan Islam, Nabi pesan kepada orang yang ada anak, umur 7 tahun kena sembahyang, 10 tahun tak sembahyang kena pian, kena kocok. Tapi Nabi dah sebut 7 tahun kena baca Quran. 7 tahun ke latih puasa sekali. 7 tahun ajar pakai jilbab. Nabi dah sebut. Nabi kata 7 tahun kena sembahyang, 10 tahun kena pian. Sebab bila seorang tu menunaikan ibadat sembahyang, hak lain automatik mudah kepada mereka di atas pemilik Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab telah meninggalkan kita, yang menceritakan beribu perkara tentang umat Muhammad yang hidup di akhir zaman, yang digambarkan oleh Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Masa Nabi melawat syurga neraka, tiba-tiba Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Sebab Nabi tengok umat dia hak masuk neraka ramai lagi daripada hak masuk syurga. Padahal Allah Ta'ala tu sangat baik. Allah Ta'ala tu maha pengampun. Pahala Allah Ta'ala digandakan macam-macam kalau buat baik. Hak buat salah tak diganda akan dosa. Tiba-tiba hak masuk neraka ramai daripada hak masuk syurga. Macam Nabi sebut, orang buat baik sekali, Allah Ta'ala ganda 10 kali ganda pahala. Orang buat jahat sekali, seje dosa tak diganda oleh Allah. Kalau tengok pada hadis ni, orang yang akan masuk syurga mesti ramai. Buat baik sekali 10 pahala. Buat 10 kali baik 100 pahala. Buat jahat sekali sedosa. Buat 10 kali jahat 10 dosa. Tapi hak masuk neraka ramai lagi. Nak gambarkan manusia ni buat kesilapan yang sangat banyak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Lepas bulan Rajab, kita dah masuk bulan Syaban sekarang. Apa dia perkara penting hak pernah berlaku pada bulan Syaban? Antara perkara penting hak berlaku bulan Syaban ni, berlaku pertukaran kiblat. Asalnya orang Islam ni semaya ke Baitul Maqdis di Palestin asal. Tapi pada bulan Syaban Allah mengarahkan orang Islam, mengarahkan Nabi Muhammad supaya menukar arah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah yang ada di Mekah pada hari ini. Asalnya hadap ke Palestin, kemudian tukar kepada Baitullah yang ada di Mekah. Nabi pernah sebut, la tashuddur rihala illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Nabi kata, jangan bersungguh musafir untuk buat ibadat kecuali 3 buah masjid, kata Nabi. Kita kalau ada pitih banyaklah. Lepas pada Covid ni, ramai orang rasa nak berjalan, nak melancong. Ada orang nak pergi melancong, nak berjalan saja. Ada orang nak beribadat. Ada orang nak rasa semayang di Turki. Ada orang nak rasa semayang di Bosnia. Ada orang rasa nak semayang di Afghanistan.
Ada orang rasa nak sembahyang di Suria, tapi Nabi pesan, la tashuddur rihala, jangan bersungguh musafir untuk buat ibadah, illa ila thalathati masajid, kecuali 3 buah masjid, kata Nabi, hak pahala besar. Boleh pahala belaka, tapi 3 ni pahala besar. Masjidi hadha, masjid aku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Ulama fiqh kata, orang semayang di Masjidil Haram di Mekah, Allah nak bagi pahala 100,000 kali ganda. Orang semayang di Masjid Nabi di Madinah, Allah Ta'ala nak bagi pahala 50,000 kali ganda. Orang semayang di Masjidil Aqsa, Allah nak bagi pahala 10,000 kali ganda. Besarnya pahala. Pasal itulah orang Islam ada peluang pergi tempat ni, ambil peluang sungguh. Kita rakyat Malaysia ada 2 peluang. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabi di Madinah. Masjid Al-Aqsa bakali dan dia nak pergi dikawal oleh orang-orang Yahudi. 2 tempat ni kalau boleh pergi, tupulah sungguh-sungguh. Learning kalau pergi umrah bukan lama. Bunyi je 2 minggu. 2 hari perjalanan, tinggal 12 hari. 12 hari itu bukan lama. Ambil peluang beriktikaf, beribadah di hadapan Masjidil Haram. Duduk di Masjidil Haram di hadapan Kaabah. Kita ni pergi 12 hari itu banyak buang masa. 8 hari duduk di pasar kurma saja. Duduk gelewak di pasar kurma saja 8 hari. Di pasar tu pasar ni pula habis 3-4 hari. Kadang-kadang hak sembahyang di bilik. Dah sembahyang di hadapan Kaabah, ambil pakej puluh-puluh ribu. Selesa sangat subuh di bilik. Ini nak cerita pada kita bagaimana kita dah ambil peluang. Tempat yang baik yang disebut oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ketika Nabi dan sahabat tengah sembahyang asar, masa tu menghadap lagi ke Baitul Maqdis, hadap ke Palestin, tengah sembahyang asar. Tengah sembahyang asar ni, Allah telah minta Nabi Muhammad tukar kiblat kepada Baitullah yang ada di Mekah. Nabi musing masa tengah sembahyang asar. Sahabat dia terkejut, pasal apa Nabi musing ni? Ke Nabi pening? Tapi sahabat ni ditahu apa hak berlaku ni tidak akan berlaku kecuali wahyu daripada Allah. Maka sahabat ikut di belakang Nabi. Maka bermula saat itu, kiblat orang Islam adalah di Mekah. Dan kiblat ni insya-Allah kekal sampai hari kiamat. Pasal apa kena ubah kiblat? Ada ulama kata, Allah Maha tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Baitul Maqdis dan Palestin akan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Barangkali kalau nak tukar kiblat, barangkali kita nak beribadat kepada Allah sukar di akhir zaman. Kerana kiblat tu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dikuasai oleh Zionis, kumpulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Rajab Allah mewajibkan sembahyang. Asalnya 50 waktu. Nabi Muhammad minta kurang. Kurang punya kurang sampai 5 waktu. Tetapi pahala tak dikurangkan oleh Allah. Sembahyang 5 waktu, pahala tetap macam 50. Macam kita sembahyang garik tadi. Nampak dia 3 rakaat, tapi makna di sisi Allah 10 waktu kita sembahyang waktu garik. Allah Ta'ala nak gandakan pahala.
kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amatlah rugi orang yang meninggalkan sembahyang, kerana pahala tersangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena sedar, dengan 5 waktu Allah nak bagi pahala 50 waktu. Nasib baik Nabi minta kurang. Kalau Nabi tak minta kurang, kekal dengan 50 waktu, barangkali payah kita nak buat kerja atas dunia. Baru lepas main subuh sekejap, acu nak start motor, tok bila bang pula dah. Nak masuk waktu kedua, acu duduk rumah pakai stocking nak pergi kerja, tok bila bang pula dah. Nak habis 50 waktu sehari, jawab dia padang ulang alik di rumah kesejik saja. Allah Ta'ala tu maha kaya. Umat Muhammad ni umat yang muda. Sembayang 50 jadi 5. Kalau puasa kena macam umat Nabi Daud, selang sehari selama setahun. Puasa umat Nabi Daud 186 hari dalam masa 1 tahun. Adapun kita umat Muhammad 30 hari. Tetapi pahala daripada Allah berlipat kali ganda. Dan insya-Allah tahun ini, sebagaimana kita baca doa, supaya Allah Ta'ala izinkan bertemu Ramadan, kita nak rasa nikmat Ramadan. Boleh berjemaah, boleh semayang, boleh berpuasa dengan baik. Mudahan tak ada lagi penyakit Covid lepas pada ni. Bila mari Ramadan, Allah menjanjikan pula kisah yang sangat banyak kepada kita. Walaupun Ramadan itu perkara biasa kepada kita, tetapi kisah yang banyak pada bulan Ramadan. Orang Islam kena jadikan perkara ni sebagai pembakar semangat untuk mereka beribadat kepada Allah dengan sebaik mungkin. Bila temu Ramadan, ada 3 hak Allah Ta'ala janji kepada kita. Apa dia hak Allah Ta'ala janji? Yang pertama, awaluhu rahmah. Awal Ramadan rahmat daripada Allah. Yang kedua, awsatuhu maghfirah. Tengah Ramadan adalah pengampunan. Yang ketiga, wa akhiruhu itqam minan nar. Akhir Ramadan, Allah nak merdekakan kita daripada azab api neraka. Nabi dah sebut hadis ni dah 1400 tahun. Nak suruh orang Islam tu standby daripada awal, buat persiapan awal nak hadap Ramadan. Kita ni persiapan awalnya dengan baju raya, tapi tak ada persiapan awal nak hadapi Ramadan. Pasal itulah pada bulan Rajab ada puasa-puasa sunat, bulan Syaban ada puasa-puasa sunat. Untuk hadap Ramadan, puasa yang secara penuh 30 hari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang sangat besar yang Tuhan beri pada bulan Ramadan, Allah beri kepada kita satu kitab hak paling besar sekali, iaitulah kitab Al-Quranul Karim, yang merupakan mukjizat yang paling besar. Mukjizat hak lain atas dunia tak ada berlaku dah. Wafat Nabi Musa, Taurat Tuhan tarik. Wafat Nabi Isa, Injil Tuhan tarik. Wafat Nabi Daud, Zabur Tuhan tarik. Wafat Nabi Muhammad, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan tak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ditarik. Malah amalan yang dia buat pada bulan Ramadan, Nabi sebut amalan yang sunat. Sunat je Allah tulis pahala sebagaimana amalan yang wajib. Kalau hak sunat tu macam pahala wajib, maka hak wajib lagilah besar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh katakan setiap tahun Ramadan orang panggil ceramah seluruh negara, terutama di Kuala Lumpur.
Saya tengok di papan kenyataan dia, senarai orang hak tajir buka puasa. Dan senarai orang tajir juga makan lepas daripada tarawih. Termasuk senarai orang tajir makan sahur. Siapa tak cukup kata ramanya orang tajir. Kenapa? Beri makan kepada orang pada bulan Ramadan. Pahala yang sangat besar. Kita mungkin tak kaya macam orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur kalau istihar bulan ni, sekejap 3-4 hari penuh terus. Kerana mereka berebut nak cari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran cerita ada 2 kumpulan manusia. Jika kita berjaya beri makan kepada mereka, Allah akan beri pahala berlipat kali ganda. Yang pertama, beri makan kepada orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, beri makan kepada orang yang nak melaksanakan ibadat haji. Orang nak melaksanakan ibadat haji dan perjalanan, kita beri makan pahala yang besar. Zaman dulu, orang pergi haji berjalan kaki, naik keldai, naik unta, sampai habis bekalan makanan. Lalu orang beri makan tengah jalan, maka pahala yang besar daripada Allah. Termasuk zaman kita, kalau ada orang nak pergi Mekah, kita buat makan ke dia, ajak makan di rumah kita. Ni kita pula pergi makan rumah dia. Dia dah lah nak jalan, pitih nak guna apa nak guna, kita pula pergi makan ramai-ramai rumah dia. Ajak makan rumah kita, ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah persiapan menghadapi Ramadan bukan persiapan yang main-main. Persiapan fizikal, persiapan mental. Mesti kuat menghadapi satu ibadat yang sangat penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembahyang, ulama kata tahu pahala. Sembahyang seorang sepahala, berjemaah 27. Adapun puasa Ramadan, kata ulama, Allah tak beritahu berapa pahala. Berdasarkan kepada keikhlasan. Barangkali 70 kali ganda, barangkali 700 kali ganda. Allah beri pahala khusus kepada orang yang menjaga Ramadan dalam keadaan baik. Kemudian Ramadan adalah bulan perjuangan, peperangan hak tamu, hak berlaku dan secara. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan ketika orang Islam berpuasa. Masa tu Nabi duduk di Madinah, baru 2 tahun merintah Madinah. Tentera pun tak berapa kuat lagi. Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah berlaku perang pada bulan Ramadan, iaitulah peperangan Badar. Orang kafir 1000 orang, orang Islam 313 orang. Nabi tanya kepada sahabat, nak berlawan ke tak? Kita ni pengalaman tak ada. Dah lah pengalaman tak ada puasa pula Ramadan. Nak lawan ke tak hak 1000 ni? 1000 lengkap dengan senjata, dengan baju perisai, dengan segala-gala. Hak tentera Islam ni senjata pelepah tamat, pakaiannya buruk. Lagu mana nak lawan ke tidak? Dengar Nabi tanya, sahabat jawab, ya Rasulullah, imdi bima arakallah, fanahnu ma'ak, la nakulu lak, kama qalat banu Israel li Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qaidun, walakin izhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna ma'akuma qatilun. Sahabat kata, ya Rasulullah, terus kalau apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, biarlah lawan 1000 pun apa. Kami tidak akan lari sebagaimana Bani Israel lari.
Tetapi kami akan kata kepadamu, teguhkanlah wahai Rasulullah, kami akan bersama kamu untuk menegakkan Islam. Ramadan ni ada barakah. Jumlah hak sikit ni tiba-tiba rasa kuat bila kita berpegang kepada Islam pada bulan Ramadan. Dan biasanya kalau berlaku perang Ramadan, Islam akan menang. Israel berapa kali dah cuba serang Palestin pada bulan Ramadan. Kerana ikut pali Israel, orang Islam lapor, orang Islam letih. Tiba-tiba setiap serangan berjaya dipatahkan oleh golongan Islam di Palestin. Bulan puasa tu jadi kuat, jadi berani, jadi gagah. Ini kelebihan Ramadan. Jangan ada orang bersungguh dengan hadirnya Ramadan. Biar kita jadi orang yang merindui Ramadan. Dan sahabat radhiyallahu anhum nak habis Ramadan masing-masing pakak menangis. Kerana sayang dengan Ramadan yang dikurniakan oleh Allah. Sampai ada sahabat yang mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mengapa Allah tak jadikan setiap bulan itu Ramadan? Nak macam Ramadan belaka. Kerana pahalanya apa semua sekali kelebihan yang besar. Kalau baca Quran diganda beratus-ratus kali ganda. Sedekah demikian juga digandakan oleh Allah beratus kali ganda. Hebatnya Ramadan. Kita nak hadap Ramadan lebih kurang 4 minggu je lagi. 4 minggu je lagi. Kita kena ada kekuatan dalam. Dan saya dengar ada juga orang kita bersungguh nak mari Ramadan. Dia kata selesai adalah Ramadan nak mari. Nega-nega tak boleh buka dah siang hari, dia kata. Dia mikir nega dia saja. Dia mikir pahala Allah Ta'ala nak bagi. Dia dah mikir nega. Dia kata 30 hari dah nak buka. Malam masanya sekat. Berasa rugi dengan hadir Ramadan. Padahal Allah Ta'ala nak bagi pahala berlipat kali ganda. Bukan setakat pahala ibadah. 3 perkara hak ustaz sebut. Yang pertama, Tuhan kata awwaluhu rahmah. Nabi sebut, aku nak beri rahmat kepadamu. Yang kedua, awsatuhu maghfirah. Tengah Ramadan pengampunan. Hak membuat salah silap selama ni, aku nak ampunkan dosamu. Maksud ampun dosa di sini, dosa yang kecil. Adapun dosa yang besar, wajib bertaubat kepada Allah. Hak kecil, kata ulama, bila masuk Ramadan, dia akan gugur sendiri. Kalau kita melakukan ibadat dengan baik. Yang besar sekali Tuhan nak beri pada bulan Ramadan. Wa akhiruhu itqam minan nar. Akhir Ramadan, aku nak bebaskan kamu daripada azab api neraka. Tak ada dah satu pahala kelebihan yang paling besar kecuali merdeka daripada azab api neraka. Orang hak dapat pengampunan lepas penjara, Allah dah cakap suka dah. Tubik lokat, tubik penjara, tak cakap suka dah. Ni orang hak nak dibebaskan oleh Allah daripada azab api neraka. Tempat yang paling buruk, tempat yang paling dahsyat. Allah nak buat tawaran. Dan kita berdoa siang malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami di dunia, kebaikan kepada kami pada hari akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Tiba-tiba mari tawaran. Orang hak jaga akhir Ramadan, aku nak merdekakan dia daripada azab api neraka. Ada satu doa dan wirid yang biasa kita baca lepas sembahyang. Nabi sebut, barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas sembahyang gari,
ataupun 7 kali selepas sembahyang subuh, neraka berkata kepada Allah, jauhkanlah orang ni daripada azabmu pada hari akhir. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Dan neraka minta pada Allah, orang ni dia jauh daripada aku. Sesungguhnya 3 bulan ni syarat dengan perkara yang besar-besar berlaku. Daripada ibadat sembahyang, kemudian ibadat puasa, selagi ibadat zakat. Zakat juga berlaku pada bulan Ramadan. Pasal itulah zakat ni orang Islam kena stop. Kita ni zakat terah, kita tak lupa. Sebab ada ambil-ambil pengutik kita bawa gesit dengan terawa. Hak kita lupa ni zakat harta. Zakat lain tak sedar kadang-kadang. Orang pera lembu, pera kambing, lebih 40 ekor kena keluar zakat. Kadang-kadang galik pera kambing beratus ekor tak teringat bayar zakat. Orang hak pakai barang kemah, barang kemah hak lebih daripada apa hak patut, dia kena keluar zakat. Ada pun hak pakai tubuh tak apa. Ulama kata hak pakai tubuh tak kena. Pakai tekuk sorak, sen sorak, cicing sebetul, hak tu tak kena, hak pakai tubuh. Hak kena kata ulama, hak sipang buah batal. 3-4 orang lagi sipang buah batal. Maka hak ni kena mengikut nilai yang semasa. Setahun berapa nilai? Kalau nilai dia 10,000, 2.5% barangkali 250 riyal kena keluar zakat. 2.5%. Orang hak harta simpan dalam bank, pitih hak belanja sokmo ni tak dah nak bayar zakat, dah akhir bulan tak cukup pitih. Ni jenis hak simpan pitih tak gerak ni. Cukup sampai masa dia kena keluar 2.5%. Kalau 1,000 sebanyak RM25. Itu sikit saja yang Allah Ta'ala ambil untuk sucikan harta kita, supaya kita boleh bantu orang miskin, orang susah. Oleh sebab itu ada 3 ibadat penting selama 3 bulan. Yang pertama ibadat sembahyang, yang kedua ibadat puasa, yang ketiga ibadat zakat. 3 ni merupakan sebahagian daripada rukun Islam. Lepas saja bulan Syawal, mari Zulqa'dah, mari Zulhijjah, ibadat haji pula rukun Islam kelima. Direct ni peraturan-peraturan yang Tuhan tetap untuk menyempurnakan Islam kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rejab hak baru berlalu 3-4 hari lepas, orang hak dengar cerita macam-macam perjalanan Rasulullah, ambil pengajaran semua. Saya nak bawa satu contoh. Nabi temu dengan seorang perempuan tua. Hak panggil Nabi, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Halumma ni kalau ikut bahasa Melayu, marilah anakku, marilah anakku. Nabi paling temu orang tua seorang. Bokok tubuh ni kata ulama macam hidung sekar nak rapat ke tanah. Lebih daripada nenek kebayang. Nabi kata malaikat, siapa hak tua sangat ni? Malaikat kata, wahai Muhammad, inilah gambaran umur dunia sekarang. Umur dunia, tua dah dunia ni. Kalau zaman Nabi tu hidung sekar nak rapat ke tanah, hari ni sesek dah berkali dengan tanah. Nak kiamat, tanda-tanda kiamat Tuhan tunjuk berapa banyak dah sekarang. Tapi orang hak buta mata hati, dia tak nampak. Penyakit-penyakit wabak ni juga antara tanda-tanda kiamat.
Dan di antara tanda besar nak kiamat, Islam akan merentah, Islam akan menang. Dan seluruh dunia hari ini, orang bercakap Islam lah hak boleh menyelesaikan masalah. Termasuk negara barat yang berpegang dengan fahaman yang pelik-pelik. Beratus tahun, beribu tahun tak boleh selesai masalah. Demikian negara kita. Hak dah merdeka lebih daripada 50 tahun. Dah cuba macam-macam cara tak boleh selesai. Pasal itulah kita menawarkan, baliklah kepada Islam, jalan penyelesaian yang terbaik. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika ada masalah, balik kepada Quran dan hadis, iaitu Islam, cara penyelesaian. Maka antara tanda kiamat Islam akan merentah. Kau nampak lepas pada ni Islam makin tambah benar, tanda dunia makin hampir kepada kiamat. InsyaAllah. Dah kalau gitu dah menang lagi lah, biar lambat lagi. Jangan lagu tu. Pasal kita nak melaksanakan kebaikan. Selagi Islam tak merentah, selagi itulah orang Islam akan ditindak. Lagi itulah syariat Allah Ta'ala tak berjalan. Lagi itulah fahsyak dan mungkar makin banyak dalam negara. Oleh sebab itulah, marilah kita sambut 3 bulan sebagaimana doa yang kita sebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan hampirilah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Dan kita bimbang, takut Ramadan yang terakhir yang diberi oleh Allah kepada kita, takut tak temu dah Ramadan yang akan datang. Kita nak Ramadan terbaik. Ada seorang pemimpin kita, nama dia Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Cik. Dia kemalangan beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan. Saya baca diary dia, tengok jadual Ramadan. Allah Ta'ala saja yang tahu. Hari Jumaat khutbah di mana, pagi Jumaat kuliah di mana, malam Sabtu tazkirah di mana, malam Selasa program di mana, penuh 30 hari. Tiba-tiba Allah mematikan dia kemalangan di LPT. Dak-dak dengan bulan Ramadan. Kita cukup bimbang. Takut kita dak-dak nak buat apa hak kita aja. Memang kalau ikut hati kita dalam terawih, tamu tinggal. Tahajud, tamu tinggal. Nak baca Quran, nak sedekah, nak macam-macam. Tapi siapa ke tidak? Inilah yang penting doa kita. Wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang soleh dan ada peluang bertemu Allah pada hari akhirat. Jadi setakat itulah tazkirah kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.